Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini minat untuk memasuki kawasan yang dipenuhi dengan pokok-pokok adalah sesuatu yang mula menjadi minat masyarakat Malaysia. Sama ada untuk berkemah, sama ada untuk berkelah ataupun hiking. Maka pada kesempatan ini saya ingin berkongsi beberapa perkara berkaitan akidah dan fiqh apabila kita memasuki hutan. Akidah? Ada apa yang berkaitan dengan akidah? Okey, dengar dahulu. Pertama apabila kita memasuki hutan, jangan sebut ia sebagai alam semula jadi. Jangan sebut sebagai mother nature, tetapi sebutlah ia sebagai alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sungguh indah alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, this is so beautiful, Allah's creation. Jadi kita ini ada berkaitan dengan akidah. Kenapa? Sebab bila dikatakan alam semula jadi, bererti alam ini terjadi dengan sendirinya. Okey, kalau mother nature tu pula tak tahulah apa maksudnya kan. Jadi kita kena sebut ini adalah alam ciptaan Allah. Kalau kita bawa keluarga, kita bawa anak-anak, kita tak tahu di sekolah macam mana mereka diajar, tetapi inilah peluangnya untuk kita mengajar pada mereka untuk menyebut bahawa ini adalah alam ciptaan Allah. Apabila kita bersama dengan alam ciptaan Allah ini, sepatutnya ia membawa kita lebih rapat, lebih hampir kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita melihat betapa indahnya ciptaan Allah ini. Yang speechless lah sebenarnya nak sebut. Saya pun tak boleh nak pilih perkataan yang sesuai Jadi alam bukan alam semula jadi, tetapi alam ciptaan Allah. Dan apabila kita berada di sini, kita sepatutnya merasa lebih hampir kepada Allah, mengingatkan kebesaran Allah, kehebatan Allah dalam mencipta alam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, satu petua yang sangat masyhur. Sangat masyhur sampai-sampai kalau Google pun boleh jumpa banyak link. Apabila nak masuk ke kawasan seperti ini, beri salam terlebih dahulu kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Sulaiman ni pada masa beliau menguasai jin. Maka kita memberi salam kepada Nabi Sulaiman supaya terpelihara daripada gangguan jin. Nabi Nuh pula dikatakan menguasai haiwan sehingga beliau dapat membawa haiwan-haiwan masuk ke dalam bahtera sebelum berlakunya banjir besar. Jadi dalam bahtera pun boleh berkomunikasi dengan haiwan. Maka apabila hendak masuk hutan ni, berilah salam kepada Nabi Nuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah ke mendengar petua ini? Okey, pernah ke mengamalkannya? Pernah tak bertanya apa hikmahnya memberi salam kepada Nabi Sulaiman dan juga Nabi Nuh? Apakah Nabi Sulaiman dan Nabi Nuh ada bersama kita mendengar kita memberi salam? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang serius Apakah sebab dianjurkan memberi salam? Kononnya jin apabila dia tengok kita masuk, lalu dia dengar kita memberi salam, jin pun akan berkata, kononnya akan berkata, alamak, ini geng Nabi Sulaiman, ini kroni Nabi Sulaiman, habislah aku. Lalu dia pun pergi jauh, tidak mahu mengganggu kita. Demikian juga dengan haiwan-haiwan. Apabila kononnya dia mendengar kita memberi salam kepada Nabi Nuh, dia pun, ups, ini sama kroni dengan Nabi Nuh ni, aku tak nak mengganggu dia. Maka haiwan pun pergi jauh daripada mengganggu kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini berkaitan dengan akidah. Sebab kita tak minta, tetapi secara tidak langsung, secara bawah sedar, kita sebenarnya mengharapkan perlindungan daripada sesama makhluk. Kita berharapkan apabila kita sebut nama Nabi Sulaiman, maka jin pun akan takut dan melarikan diri. Kalau kita menyebut nama Nabi Nuh, jin pun akan haiwan pun akan takut dan melarikan diri. Padahal sepatutnya kita menyebut nama Allah dan kita takut kepada Allah sahaja. Dan haiwan-haiwan itu, jin itu, apabila mereka melihat kita ni seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, mereka pun akan takut kepada kita. Bukan kerana kita, sebab mereka juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalan ataupun petua memberi salam kepada Nabi Sulaiman, memberi salam kepada Nabi Nuh, tinggalkan ia. Kerana ia boleh membawa kita kepada syirik.
kerana kita mengharapkan perlindungan daripada sesama makhluk, padahal kita sepatutnya mengharapkan perlindungan daripada Allah SWT. Kita sepatutnya meminta perlindungan daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Nuh ni, saya juga dengar bahawa kononnya apabila kita bagi salam, roh ke apa ke akan dengar lalu mari datang tolong. Itu yang lagi serius lah ni. Okay? Macam mana sekalipun, kita tidak melakukan perkara itu kerana ia boleh membawa kepada syirik. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang melibatkan akidah, perkara yang melibatkan tauhid dan syirik, jika ia sama-sama, jika ia tidak jelas, maka tinggalkan ia, jauhkan ia. Maka apa yang patut dilakukan? Okey, ada petua lain pula yang menyebut kita membaca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim apabila nak memasuki kawasan hutan. Okey, itu betul tapi kurang tepat. Sebab dah betul lah kita menyebut dengan nama Allah, kita memohon perlindungan daripada Allah, dah betul lah tu. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, doa tadi tu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada pagi hari 3 kali, petang hari 3 kali, setiap hari, bukan ketika nak masuk hutan sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, mudarat ini boleh berlaku pada bila-bila masa. Kita di rumah boleh berlaku mudarat. Kita daripada rumah, dalam perjalanan, dalam pemanduan ke tempat camping, ke tempat hiking ini boleh berlaku mudarat. Dan bukan saja di sini, mungkin di sini dia selamat. Dalam perjalanan balik pun boleh berlaku mudarat. Di pejabat pun boleh berlaku mudarat. Di playground depan rumah pun boleh berlaku mudarat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ini setiap hari. Okay, pada waktu pagi sebaiknya selepas solat subuh, dan pada waktu petang sebaiknya selepas solat asar. Dan kita memohon, moga-moga dengan pembacaan itu Allah SWT akan memelihara kita daripada sebarang mudarat. Dan ini kita baca, saya ulangi, yang diajar oleh Nabi SAW, setiap pagi 3 kali, setiap petang 3 kali. Bukan khusus ketika nak memasuki kawasan hutan. Jadi masa saya sendiri, sekarang ini pukul 10.30 pagi. Okey, saya tak baca pun bila masuk tadi, sebab tadi selepas solat subuh saya telah pun membacanya 3 kali. Sebab saya ulangi, mudarat boleh berlaku di mana-mana, bila-bila masa, tanpa terbatas kepada suasana di hutan sahaja. Kemudian kita juga dianjurkan membaca surah-surah perlindungan. Yang ini surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, Qul huwallahu ahad, kemudiannya Qul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Dan ini juga kita baca selepas, sebagai salah satu zikir selepas solat-solat fardu. Moga-moga dengan membaca itu Allah melindungi kita daripada apa-apa gangguan, baik manusia, haiwan maupun jin. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, biasakan baca zikir perlindungan, surah-surah perlindungan itu setiap hari, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW, tanpa terbatas ketika hendak masuk hutan sahaja. Baik, kalau kita sudah masuk dan kita telah pun sampai tempat yang kita hendak set up kemah, kita nak pasang kemah, kita nak camping di situ. Di sini ada satu doa ataupun zikir yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya. Bacaannya ialah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada keburukan makhluknya. Jadi ini yang diajar oleh Rasulullah apabila kita dah sampai dan kita hendak singgah ataupun kita nak camping di sana, baik dalam hutan mahupun di hotel, mahupun di mana-mana lain, kita pergi tempat yang asing, kita singgah di sana, kita nak berehat di sana, kita nak bermalam di sana, baca zikir ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqi. Okay, sekali lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqi. Jadi Nabi SAW sebut Allah akan pelihara kita sehinggalah kita bergerak di sana. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ini beberapa perkara tentang akidah yang perlu kita tahu terlebih dahulu apabila kita hendak memasuki hutan, apabila kita nak memasuki dan mengecapi keindahan alam ciptaan Allah. Baik, kita jumpa lagi dalam siri yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.